Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk kelas kali ini kita akan sambung dengan elemen-elemen yang membentuk satu mesyuarat yang sah. Untuk kelas sebelum ni kita dah belajar beberapa elemen dan kelas kita yang sebelum ni terhenti setakat elemen yang ketiga iaitu resolution. Okay, resolution secara asasnya adalah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli syarikat. Ianya adalah keputusan akhir lah yang dibuat oleh sama ada pengarah ataupun ahli-ahli syarikat terhadap usul yang dicadangkan. Okey, seperti mana yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, untuk resolution ataupun ketetapan, okey, ada dua jenis ketetapan yang ada dalam undang-undang syarikat. Okay, jenis yang pertama dikenali sebagai ordinary resolution ataupun bahasa Melayunya dikenali sebagai ketetapan biasa. Okay. Jenis yang kedua kita ada special resolution ataupun ketetapan khas. Okay. Ada beberapa perbezaan antara ordinary resolution dan special resolution. Okey. Kita tengok yang pertama dahulu iaitu ketetapan biasa, ordinary resolution. It is stated under section 291 of Companies Act 2016. Okay, untuk ordinary resolution ataupun ketetapan biasa, ianya ada dinyatakan di bawah section 291 Akta Syarikat 2016. Okay. Apa itu ordinary resolution? It is a resolution passed by a simple majority of members entitled to vote who are present personally or by proxy. Okay. Ordinary resolution ataupun bahasa Melayunya ketetapan biasa adalah satu ketetapan yang diluluskan by a simple majority, oleh satu majoriti mudah. Ahli-ahli yang layak untuk mengundi yang hadir sama ada secara peribadi ataupun secara proksi. So, ordinary resolution ni adalah satu simple majority mudah. Selalunya 50% ke atas dah dapat ordinary resolution. Okay, ya. So, definition ini diberikan oleh kes Bushell melawan Faith tahun 1969. Okay. So, ordinary resolution adalah satu majoriti mudah. Selalunya atas 50%. Selalunya 51% lah. Awak dah dapat ordinary resolution. Okay. So, ordinary resolution is also known as bare majority. Kadang-kadang ordinary resolution juga dikenali dengan nama lain iaitu bare majority ataupun majority kosong. Okay. Alright. So, untuk membincangkan perkara-perkara yang melibatkan ordinary resolution, maka syarikat perlu mengeluarkan notis panggilan mesyuarat of at least 14 days should be given. Kalaulah awak nak bincangkan sesuatu perkara, sesuatu usul ataupun sesuatu cadangan, dan cadangan itu memerlukan ordinary resolution, memerlukan ketetapan biasa, maka notis sekurang-kurangnya 14 hari hendaklah diberikan kepada ahli-ahli mesyuarat berdasarkan section 290/3 Akta Syarikat 2016. Contoh-contoh perkara yang hanya memerlukan ordinary resolution. Contoh perkara-perkara yang hanya memerlukan simple majority sahaja. Ada 4 contoh dekat sini yang saya bagi. Contoh yang pertama adalah removal of public company directors di bawah section 206/3 dan juga removal of auditor di bawah section 280/2. Tapi walaupun ini adalah satu perkara yang memerlukan simple majority, removal of public company directors dan auditor hanya memerlukan ordinary resolution, hanya memerlukan simple majority saja. Atas 50% dah boleh lulus.
Tapi kedua-dua perkara ini dia special sikit. Dia memerlukan special notice. Notice khas. Maksudnya syarikat kalau dia nak remove, kalau dia nak singkirkan public company directors dan ataupun auditor berbawah Section 206-3 dan Section 280-2, syarikat perlu keluarkan special notice. Okay, yang bermaksud 28 hari notice. Ini berbeza sikit. Okay. Tapi kalau nak luluskan penyingkiran public company director dengan auditor, hanya perlukan ordinary resolution sahaja. 50% ke atas. Okay. Contoh yang kedua, company making loans. Syarikat hendak membuat loan ataupun pinjaman. Kalaulah kata syarikat awak nak buat pinjaman, okay, buat satu mesyuarat. Okay, setuju ataupun tidak, syarikat kena buat pinjaman daripada pihak yang sepatutnya. So, dekat sini awak hanya perlukan ordinary resolution. Simple majority. So, nak panggil mesyuarat, kalau contohlah syarikat awak DAT 3B nak panggil mesyuarat. Semak nak berbincang sama ada syarikat nak buat loan ni lulus ataupun tidak. Maka syarikat awak kena keluarkanlah notis sekurang-kurangnya 14 hari kepada ahli-ahli syarikat. Okay, panggil notis, buat notis, panggil mesyuarat, kemudian buat satu undian. Okay, undian itu hendaklah lulus melalui simple majority sahaja. Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah approval of annual accounts. Kelulusan akaun tahunan. Dan yang keempat adalah subdivision and consolidation of capital. Pecah bahagi dan penggabungan modal. Itu adalah contoh-contoh perkara yang hanya memerlukan ordinary resolution sahaja. At least 51% dapat undi dah lulus. Okay, simple majority. Okay. Jenis yang kedua, kita ada special resolution ataupun ketetapan khas. Ketetapan khas ini dinyatakan di bawah Section 292 Companies Act 2016. Dinyatakan di bawah Section 292 Akta Syarikat 2016. Okay. Macam mana special resolution berfungsi? Okay. Untuk special resolution, it requires at least 75% ataupun 3/4. Memerlukan sekurang-kurangnya 75% ataupun kita kata 3/4 majority votes in favor of the resolution cast by the members present and entitled to vote in person or by proxy. Okay. Untuk special resolution ni dia punya level dia tinggi sikit. Kalau ordinary resolution, at least simple majority 50% ke atas. 51 lah selalunya dah lulus. Tapi kalau special resolution, dia at least sekurang-kurangnya 75%. Kalau lagi tinggi lagi bagus lah. Tapi untuk bare minimum, kalau untuk yang paling minimum 75% ataupun kita kata 3/4 undi majority yang memihak kepada resolution, ketetapan cast by the members present and entitled to vote in person or by proxy. Mesti ada sekurang-kurangnya 75% ataupun 3/4 undi majority daripada ahli-ahli yang hadir dan layak untuk mengundi secara peribadi ataupun secara proxy. So darjat dia tinggi sikit. 75% at least. Okay. Berapa lama notis kena diberikan? Okay. Kalau untuk membincangkan perkara-perkara yang memerlukan ordinary resolution, okay, 14 hari. Okay. Tapi kalau untuk membincangkan perkara-perkara yang melibatkan special resolution, berapa hari? A notice of not less than 21 days should be given to all members. Notis kena dikeluarkan tidak kurang daripada 21 hari. So lama sikit lah tempoh masa tu. So notis kena dikeluarkan untuk membincangkan perkara yang melibatkan special resolution sekurang-kurangnya 21 hari.
Dan notis itu hendaklah diberikan kepada semua ahli. Should be given to all members. Okay. Ada tambahan. Okay. Semasa bagi notis tu, an explanatory statement about matters needing special resolution should be attached together with the notice. Satu explanatory statement ataupun pernyataan huraian. Pernyataan huraian tentang apa? About matters needing special resolution. Tentang perkara yang memerlukan ketetapan khas tadi tu. Should be attached together. Hendak dah dilampirkan bersama dengan notis panggilan mesyuarat. Kalau ordinary resolution, kita hantar notis je. Okay, tapi kalau perkara tu melibatkan special resolution yang memerlukan at least 75% undi majority, okay, notis kena hantar. At the same time, kena hantar explanatory statement. Kiranya ada 2 dokumen lah. Yang pertama notis, yang kedua explanatory statement. Pernyataan huraian. Pernyataan huraian tentang apa? Tentang perkara yang awak nak bincang. About matters needing special resolution. Okay. Kena dilampirkan bersama-sama dalam notis tadi tu. Dia special sikit. Kena ada, kita kata macam huraian lah. Okay. Tentang perkara yang awak nak bincangkan dalam mesyuarat tersebut. Sebab ini melibatkan special resolution. Ketetapan khas. Contoh-contoh perkara yang memerlukan at least 75%. Okay, contoh-contoh perkara yang memerlukan sekurang-kurangnya 75% undi baru boleh lulus. Contohnya, okay, discussion of memorandum of association and article of association, alteration of object clause and amendment of article of association under section 36. Okay, contoh perkara yang awak nak luluskan yang memerlukan sekurang-kurangnya 75% undi. Contohnya adalah discussion, perbincangan, of memorandum of association and article of association. Perbincangan berkenaan dengan memorandum persatuan dan juga artikel persatuan. Alteration of object clause. Pengubahan object clause ataupun fasal objek. And amendment of article of association. Dan juga perubahan kepada article of association ataupun artikel persatuan di bawah section 36. So, kalau contoh lah macam kita belajar masa chapter 2 dulu object clause. Fasal objek. Fasal objek tu merujuk kepada objektif syarikat. Apa tujuan awak membuat syarikat tersebut. Okay. Daripada tujuan A, awak nak ubah kepada tujuan B. Awak nak ubah awak punya fasal objek. So, untuk membolehkan awak ubah awak punya object clause, memerlukan sekurangnya 75% undi majority. Itu salah satu contoh lah. Contoh yang kedua. Okay, variation and amendment of class right. Okay, variasi dan juga pertukaran. Ataupun kita kata pengubahan class right. Hak kelas. Okay, kita belajar dalam chapter 3 ada 2 kelas. Okay. Ada ordinary shareholders dan juga preference shareholders. Awak nak ubah dia orang punya hak. Okay, contohnya dalam dalam ordinary shareholder, awak kata ordinary shareholder sekarang ni layak juga untuk mendapat dividen. Contohnya awak nak ubah. Okay. Perkara tu juga memerlukan sekurang-kurangnya 75% undi. Yang ketiga, share capital reduction. Pengurangan share capital. Ataupun modal share. Dan yang terakhir adalah change of company's name and address. Pertukaran nama syarikat dan juga alamat syarikat. Awak nak ubah nama syarikat awak. Okay, perubahan itu memerlukan special resolution ataupun ketetapan khas. Yang mana awak kena hantar notis 21 hari bersama-sama dengan penyataan huraian dan juga awak perlukan sekurang-kurangnya 75%
undi majoriti daripada ahli-ahli yang hadir dan boleh mengundi dalam mesyuarat. Okay, itu perbezaan yang paling ketara lah antara ordinary dan special resolution. Okay. Right, habis untuk resolution, kita masuk elemen yang keempat, venue ataupun tempat. Okay, nak buat mesyuarat, ada tempat dia. Wajib ada tempat untuk awak laksanakan mesyuarat. Okay, kita tengok yang pertama. Di bawah section 327 kurungan 1. Section 327 subsection 1. Apa yang dia kata? A company may convene a meeting of members at more than one venue using any technology or method which will enable members to participate and enforce their rights to speak and vote. Berdasarkan Seksyen 327 kurungan 1 Akta Syarikat 2016, Seksyen ini menyatakan a company, satu syarikat, boleh convene a meeting of members, boleh mengadakan satu mesyuarat ahli at more than one venue, di lebih daripada satu tempat. Maksudnya kalau awak nak buat mesyuarat tu, dia tak terhad dekat satu tempat sahaja. Okay. Kiranya tak perlu berkumpul di satu tempat. Okay. Boleh berkumpul di mana-mana tempat yang sesuai. Okay. Contoh, Director A dekat Malaysia, Director B dekat Indonesia, Director C dekat Singapura. Boleh dibenarkan. Okay, berdasarkan Seksyen 327 kurungan 1. Using any technology or method, menggunakan apa-apa teknologi ataupun metod kaedah, which will enable members to participate and enforce their rights to speak and vote. Okay, so maka satu mesyuarat boleh diadakan, okay, di lebih daripada satu tempat, menggunakan apa-apa teknologi dan kaedah yang membolehkan ahli-ahli untuk menyertai, participate, and enforce their right, dan menguatkuasakan hak mereka to speak and vote, untuk bercakap dan mengundi. Buatlah dekat mana-mana pun. Seorang ni nak duduk kat Malaysia, yang ni nak duduk dekat Singapura, yang ni nak duduk kat Thailand. Okay. Dibenarkan boleh berada di lebih daripada satu tempat. Okay, asalkan menggunakan apa-apa teknologi dan kaedah yang membolehkan setiap ahli-ahli mesyuarat itu participate, menyertai dan menguatkuasakan hak untuk bercakap dan mengundi. Itu yang termaktub di bawah Seksyen 327 kurungan 1. Seksyen 327 kurungan 2. The main venue should be on Malaysia and the chairperson should be present on the main venue. Okay. Walaupun Seksyen 327 kurungan 1 memberi kebebasan ataupun kelonggaran untuk adakan mesyuarat di lebih daripada satu tempat, tapi Seksyen 327 kurungan 2 menyatakan main venue, tempat utama. Okay, tempat utama dekat mana? Should be on Malaysia. Hendaklah berada di Malaysia. Okay. And the chairperson. Okay, pengerusi mesyuarat. Pengerusi mesyuarat kena berada di mana? Hendaklah hadir di main venue. Hendaklah berada di tempat utama, iaitu Malaysia tadilah. Itu yang termaktub di bawah Seksyen 327 kurungan 2. Boleh buat dekat mana-mana, tak ada masalah. Seksyen 327 kurungan 1 cakap. Tapi Seksyen 327 kurungan 2 cakap tempat utama mesti dekat Malaysia. Dan chairperson ataupun pengerusi mesyuarat tu kena ada dekat main venue. Kena ada di tempat utama, iaitu Malaysia. Okay, yang ketiga. Okay. The meeting may be held through telephone or video conference and any other method allowed. Okay, memandangkan kita menggunakan Akta yang baru, Akta Syarikat 2016, seiring dengan pembangunan teknologi, okay, maka mesyuarat
boleh diadakan melalui telefon ataupun video conference. Ataupun mana-mana kaedah yang dibenarkan. Tak kisah. Buatlah macam mana pun, nak guna phone ke, nak guna face to face ke, nak online ke, nak buat video conference ke, tak kisah. Okay, asalkan semua ahli-ahli dalam mesyuarat tadi tu boleh bercakap dan mengundi. Speak and vote. Dan yang terakhir, yang keempat, the members should make sure that the method chose for the meeting should be accessible to all members, as they should have an equal opportunity to speak and exercise their rights at the meeting. So, yang keempat ni menyatakan ahli-ahli hendaklah memastikan kaedah yang dipilih untuk mesyuarat itu hendaklah boleh diakses oleh semua ahli. So, make sure kalau nak guna video conference, okay, make sure semua ahli-ahli syarikat, okay, boleh akses boleh akses video conference. Macam contoh, awak nak guna Google Meet. So, make sure lah semua ahli yang ada dalam mesyuarat tadi tu boleh akses Google Meet tersebut. Okay, kenapa nak make sure semua ahli boleh masuk ataupun boleh akses kaedah yang dipilih? Supaya they should have an equal opportunity. Mereka mempunyai satu peluang yang sama. Okay, equal opportunity, peluang yang sama. Okay, to speak and exercise their rights at the meeting. Untuk bercakap dan menguatkuasakan hak dalam mesyuarat. Kuasakan hak dalam mesyuarat. So, make sure kalau nak guna Google Meet lah contohnya kan. Make sure semua boleh akses Google Meet tadi. Okay. Supaya membolehkan semua ahli-ahli tu bercakap dan dia kuatkuasakan hak dia. Okay, dalam mesyuarat. Itu yang awak kena faham tentang venue. Okay, so dalam awak punya meeting, awak kena set lah tempat mesyuarat awak tu, awak nak buat di mana. Okay. Yang kelima, elemen yang kelima, okay, adalah proxy. Proxy ataupun bahasa Melayunya wakil. Okay, apa itu proxy? Okay, kita tengok section 334 Companies Act 2016. Section 334 Akta Syarikat 2016. Kurungan 1. A member of a company shall be entitled to appoint another person as his proxy to exercise all or any of his right to attend, participate, speak and vote at the meeting of members of the company. So, kita tengok section 334 kurungan 1. Okay, apa yang dia kata? A member of a company, satu ahli syarikat, shall be entitled, hendaklah layak, layak to appoint another person as his proxy. Hendaklah layak untuk melantik, melantik another person, orang yang lain, as his proxy, sebagai proxy ataupun wakil. Okay. To exercise all or any of his right, untuk melaksanakan semua atau apa-apa haknya. To attend, untuk hadir. Participate, menyertai. Speak, bercakap. And vote, mengundi. At meeting of the members of the company. Dalam satu mesyuarat ahli-ahli syarikat. Okay. Alright. So, section 334 ni cakap, okay, kalaulah ada satu ahli mesyuarat, dia tak dapat hadir, okay, dalam mesyuarat tadi tu. So, apa ahli mesyuarat tu boleh buat? Ahli mesyuarat tu boleh melantik wakil untuk mewakilikan diri dia. Okay, yang mana wakil tu kita panggil sebagai proxy. Okay. So, contohnya macam A tak boleh datang mesyuarat. Maka A sebagai ahli dalam mesyuarat tu, A boleh melantik B untuk menjadi wakil dia, untuk hadir, menyertai
bercakap dan mengundi dalam mesyuarat tersebut. Tak ada masalah. Okay, kalau awak tak boleh datang meeting, tak apa. Hantar wakil. Dibenarkan di bawah Seksyen 334-1. Okay. 334-2. In the case of a company having a share capital, dalam satu keadaan di mana syarikat mempunyai modal share capital, a member may appoint more than one proxy in relation to a meeting, provided that the member specifies the proportion of the member's shareholdings to be represented by each proxy. Okay. Dalam satu keadaan yang mana syarikat tu dia ada share capital ataupun modal share, berdasarkan Seksyen 334-2, dia kata satu ahli boleh melantik, okay, may appoint, boleh melantik more than one proxy, lebih daripada satu proxy ataupun lebih daripada satu wakil in relation to the meeting. Okay, untuk mesyuarat tersebut, provided that, dengan syarat, the member specifies the proportion of the member's shareholdings to be represented by each proxy. Okay. Dengan syarat ahli yang tak dapat hadir tadi tu, dia menyatakan, menyatakan, okay, proportion, bahagian, share dia kepada setiap proxy. Okay, contohnya macam ni. Contoh kita ada company, okay, syarikat ABC. Okay, adalah seorang individu ni, X. Okay, Mr. X. Okay, syarikat ABC ni adalah syarikat yang mempunyai share capital ataupun modal share. Okay, Mr. X dalam syarikat ABC ni, dia ada 60% share. So, Mr. X, dia tak boleh datang meeting. Okay. So, dia nak lantik wakil. Katalah untuk Mr. X ni, dia nak lantik 3 orang wakil. Dia nak lantik J, K dengan L jadi wakil dia. Tak ada masalah. Sebab Seksyen 334-2 cakap, untuk satu syarikat yang ada share capital, okay, ahli yang tak dapat hadir tadi tu boleh melantik lebih daripada satu wakil. Okay. Dengan syarat Mr. X yang tak dapat hadir tadi tu, dia kena bagi tahu berapa portion share yang diwakili oleh setiap wakil. So dekat sini Mr. X ada 60% share. Okay, dia hantar 3 orang wakil untuk jadi wakil dia dalam mesyuarat. Okay, juri ketua dia kata, okay, untuk J awak pegang 20%. Okay, share. Untuk K, awak pegang 30% share. Dan untuk L, awak pegang 10%. So, total 20 campur 30 campur 10, 60%. Dia kena bagi tahu dekat setiap ahli tu berapa portion ataupun berapa bahagian share yang dipegang. Okay, ya? Andai kata dia lantik lebih daripada satu wakil, satu proxy. Okay, kalau dia lantik seorang je tak ada masalah lah. Seorang tu pegang 60% lah. Wakil kepada 60% yang Mr. X ni ada dalam syarikat. Tapi kalau dia lantik lebih daripada seorang wakil, okay, dia kena bagi tahu berapa bahagian share yang dipegang oleh setiap wakil. Ikut kepada dia lah. Okay, ya? Itu yang dinyatakan di bawah Seksyen 334-2. So, member in the case of being incapable to attend a meeting and who is eligible to vote may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on his or her behalf. So, berdasarkan pemahaman kita terhadap proxy, mana-mana ahli, okay, yang tidak boleh untuk menghadiri mesyuarat dan ahli tersebut layak untuk mengundi. Okay, macam tadi, Mr. X, dia tak boleh hadir mesyuarat tapi dia layak untuk mengundi. Okay, maka Mr. X boleh melantik proxy, boleh melantik wakil in writing secara bertulis to attend the meeting, untuk menghadiri mesyuarat tersebut
and vote on his or her behalf. Dan mengundi bagi pihak Mr. X. Okay. Under section 334 subsection 3, di bawah section 334(3), the appointment of proxy should be made. Okay. Pelantikan proxy hendaklah dibuat. Okay, 1. At least 48 hours. Sekurang-kurangnya 48 jam. Prior to the meeting for voting purposes. Okay, kalau meeting itu melibatkan voting. Okay. Undian secara mengangkat tangan. Maka kalau tak boleh hadir meeting, awak kena lantik proxy sekurang-kurangnya 48 jam sebelum mesyuarat dimulakan. Tapi kalau meeting itu adalah meeting untuk polling purposes, untuk undian yang melibatkan kaedah polling. So, berapa lama tempoh? Okay. Sekurang-kurangnya 24 jam sebelum meeting yang melibatkan polling. So, ingat. Okay. Kalau meeting tu adalah untuk tujuan voting, at least 48 jam sebelum. Kena lantik proxy. Kalau meeting itu adalah melibatkan polling, okay, awak kena lantik proxy at least 24 jam sebelum. Okay. Under section 336, di bawah section 336, a proxy may be elected to be chairperson of a meeting of members by a resolution of the company unless expressly prohibited in the constitution. Di bawah section 336, satu proxy ataupun wakil may be elected, boleh dipilih. Okay. To be the chairperson of a meeting. Okay, wakil tadi boleh dipilih untuk menjadi chairperson ataupun pengerusi mesyuarat. Okay. By a resolution of a company, melalui satu ketetapan syarikat, unless expressly prohibited in the constitution, melainkan secara nyata dilarang oleh perlembagaan. So, di bawah section 336, okay, awak boleh letak ataupun awak boleh pilih proxy tadi untuk jadi chairperson, untuk jadi pengerusi mesyuarat. Tapi kalau secara nyatanya perlembagaan syarikat awak tak bagi proxy jadi chairperson, tak boleh lah. Okay, ya? Right. Kalau perlembagaan syarikat awak memang dah secara nyata dia dah tulis, wakil ataupun proxy tidak boleh menjadi chairperson, tidak boleh menjadi pengerusi mesyuarat. Tak boleh. Tapi kalau bawah section 336 dibenarkan, asalkan tidak dilarang oleh perlembagaan syarikat. Under section 338, di bawah section 338, the notice of the termination of proxy should be received by the company before the commencement of the meeting. Okay, andai katalah awak dah tak nak pakai wakil. Okay, awak nak tamatkan bidang kuasa, awak nak tamatkan tugas wakil awak tu. Okay. Di bawah section 338, notice of termination of proxy. Notis penamatan, termination, penamatan wakil. Okay, termination of proxy should be received by the company, hendaklah diterima oleh syarikat before the commencement of meeting, sebelum bermulanya mesyuarat. Okay, contoh macam awak, contoh macam Mr. X. Okay, dia tak boleh datang mesyuarat. So, dia lantik Mr. K untuk gantikan tempat dia. Okay. Tapi dia ubah fikiran. Okay, dia kata okay, dia boleh hadir mesyuarat. So, dia nak tamatkan okay, Mr. K punya jawatan sebagai proxy tadi ni. Maka Mr. X kena hantar notis kepada mesyuarat sebelum mesyuarat itu bermula. Alright. Itu yang termaktub di bawah section 338. Okay. Yang keenam, quorum. Okay. Elemen yang keenam adalah quorum. Apa itu quorum? What is quorum?
Quorum is defined as the minimum number of members that must be present before a meeting can be started. Quorum itu adalah didefinisikan sebagai minimum number, bilangan minimum. Okey, bilangan minimum ahli-ahli yang harus hadir sebelum mesyuarat boleh dimulakan. So, kita kena set dah. Okay, dalam mesyuarat ni, berapa orang minimum kena ada. Contoh dah, dalam syarikat ABC. Okay. Syarikat tetapkan. Okay, untuk memulakan satu mesyuarat, sekurang-kurangnya 25 orang kena hadir. Baru boleh buat satu mesyuarat. Maka 25 orang inilah yang kita panggil sebagai quorum. At least sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa. Tak boleh kurang. Contoh macam syarikat ABC tadilah. Dia set dalam syarikat dia. Okay, kalau nak buat mesyuarat, at least ataupun sekurang-kurangnya 25 orang. Okay. Katalah yang hadir 23 orang je. Tak cukup quorum. Okay, tak cukup bilangan minimum tu. So, mesyuarat tak boleh dibuat. So, quorum is a minimum level of attendance. Quorum adalah tahap minimum. Okay, satu kehadiran before an official meeting can take place. Sebelum satu meeting yang rasmi ataupun satu mesyuarat yang rasmi boleh berlaku. Okay, kena tengok berapa minimum level. Okay, kenapa kena ada quorum? Okay, apa tujuan kena ada quorum? The purpose, tujuan. Okay, kenapa kena ada quorum? Is to give decisions made by a quorum to get enough authority to allow binding action to be conducted. Tujuan kenapa kita letak ada quorum dalam satu mesyuarat adalah untuk memberikan keputusan yang dibuat oleh quorum mendapat authority yang secukupnya. Kita nak set. Okay, kalau kita nak buat apa-apa keputusan, okay, mesti ada authority yang secukupnya. Okay, macam contoh 25 orang tadi. Okay, nak luluskan satu usul, nak buat satu resolution. Okay, mesti ada authority yang cukup. Okay, barulah keputusan itu boleh dicapai. Okay. Sections related to quorum. Section di bawah Akta Syarikat 2016 yang berkaitan dengan quorum. Kita tengok section yang pertama iaitu section 328 kurungan 1 dan kurungan 2. Kita tengok kurungan 1 dulu. In the case of company having only one member personally present at the meeting shall constitute a quorum. Section 328 kurungan 1 menyatakan untuk satu syarikat yang mempunyai hanya satu ahli sahaja. Syarikat tu ada satu orang je ahli. Okay, maka one member personally present. Ahli yang satu tadi tu secara peribadinya hadir dalam satu mesyuarat hendaklah membentuk satu quorum. So, section 328 kurungan 1 ni dah cakap. Kalau syarikat tu ada satu je ahli. Dan ahli tadi tu hadir secara personal. Hadir secara peribadi dalam satu mesyuarat. Maka ahli yang seorang itulah akan membentuk quorum. Sebab dia seorang je. So, dah dianggap sebagai quorum. Okay, ya. Sebab dia seorang je dalam syarikat. Cukuplah dia seorang je quorum. Okay. Section 328 kurungan 2. Kurungan 2 menyatakan in any other case, dalam hal keadaan yang lain, two members personally present at a meeting or by proxy shall be a quorum unless a higher number is specified in the constitution. Okay. Section 328 kurungan 2 ni menyatakan untuk hal keadaan lain yang mana syarikat tu ada lebih daripada satu orang ahli. Okay. Maka berapa quorum? Berdasarkan section 328,
Okay, section menyatakan 2 members, 2 orang ahli personally present, secara peribadinya hadir at a meeting, dalam satu mesyuarat, or by proxy ataupun melalui wakil, shall be a quorum, hendaklah membentuk satu quorum. Okay, so section 328 kurungan 1 ini spesifik kepada syarikat yang ada one member, satu ahli saja, dia seorang je. Maka ni dah cukup, satu ahli ni dah cukup jadi quorum, dah tak ada orang lain dah. Tapi untuk section 328 kurungan 2, dia spesifik kepada syarikat yang ada more than one member, lebih daripada satu ahli. Okay, so berapa orang? Berdasarkan section 328 kurungan 2, nak buat quorum 2 orang. 2 orang. Unless a higher number is specified in the constitution. Melainkan satu jumlah yang lebih tinggi dinyatakan dalam perlembagaan syarikat. Secara asasnya, kalau syarikat tu ada lebih daripada satu orang ahli, 2 orang pun dah boleh jadi quorum. 2 orang minimum bidangan. Tapi kalau constitution, kalau perlembagaan syarikat tu kata dia nak lebih. Contoh dia nak 5 orang. Kena ikutlah perlembagaan syarikat tadi tu. Okay, tapi kalau perlembagaan syarikat tak cakap apa-apa pasal bidangan quorum, 2 dah cukup. Melainkan kalau constitution ataupun perlembagaan syarikat tu cakap dia nak nombor yang lebih tinggi, higher number. Okay. Yang seterusnya, section 328 kurungan 3. Section 3 to 8 subsection 3. For the purpose of constituting a quorum, untuk tujuan untuk membentuk satu quorum, A, one or more representative appointed by a corporation shall be counted as one member. Or B, one or more proxies appointed by a person shall be counted as one member. Okay. Section 328 kurungan 3 ni menyatakan kalau ada wakil yang dilantik. Contohnya macam Mr. X tadi kan. Okay, Mr. X tak boleh datang mesyuarat. So, dia lantik 3 orang. J, K dengan L sebagai wakil dia. Proxy dia. Maka berdasarkan section 328 kurungan 3, 3 orang wakil ini akan dianggap sebagai satu ahli. Kita tak kira sebagai 3 ahli. Kita kira sebagai satu ahli sahaja. Sebab kat sini, shall be counted as one member. Kalau lah kata Mr. X ni pun dia lantik 10 orang. Okay, wakil dia. Sebab dia tak boleh hadir mesyuarat. 10 orang itu juga akan dianggap sebagai satu orang, sebagai satu ahli. Tak boleh. Memang undang-undang dia macam tu. Berdasarkan section 328 kurungan 3. Okay. Yang seterusnya, section 328 kurungan 5. Apa yang dinyatakan? If within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum is not present. Jika dalam masa setengah jam, half an hour, 1/2 jam. Okay. Dari masa yang ditentukan untuk mesyuarat, quorum tidak hadir. Tak cukup quorum. Okay, contoh macam mesyuarat patutnya start pukul 9 pagi. Okay. Dalam mesyuarat kena ada sekurangnya 20 orang. Contohnya. Okay. Tunggu sampai 9:30 pagi. Tak cukup 20 orang. Baru ada 10 orang. Okay. Maka apa yang berlaku mesyuarat tersebut? A, yang pertama, section 328 kurungan 5 kurungan A. If convened upon the requisition of members, shall be dissolved. Okay, jika mesyuarat tersebut dibuat atas permintaan ahli-ahli syarikat, tapi disebabkan mesyuarat itu tak cukup quorum, okay, maka mesyuarat itu hendaklah dibubarkan. Cancel terus mesyuarat tadi tu. Okay, itu kalau mesyuarat itu adalah satu mesyuarat yang yang dipohon oleh ahli-ahli.
members of company yang request nak buat mesyuarat. Tapi tunggu dalam tempoh masa setengah jam tak cukup quorum. Maka mesyuarat itu dianggap batal. Dissolve Okay. B. 328/5 B. Kalaulah kata mesyuarat itu satu mesyuarat yang bukan dibuat oleh ahli-ahli. Contohnya mesyuarat itu mesyuarat yang diarahkan oleh mahkamah. Sebab kita belajar kan sebelum ni ada 4 pihak yang boleh mengadakan mesyuarat. Okay, kalau mesyuarat itu dibuat oleh permintaan ahli-ahli syarikat, tak cukup quorum, batal berdasarkan Seksyen 328/5 A. Tapi contohnya dalam keadaan-keadaan lain, in any other case. Okay. Contohnya mesyuarat itu diarahkan untuk dibuat atas arahan mahkamah. Okay. Tapi tak cukup quorum. Maka apa yang berlaku berdasarkan Seksyen 328/5 B, in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or to such other day and at such other day and at such other time and place as the directors may determine. Sorry ada typo sikit, saya terulang. Okay. Kalau lah kata mesyuarat itu bukan mesyuarat yang dipohon ataupun diminta untuk dibuat oleh ahli-ahli. Macam contoh saya kata mahkamah tadi kan. Okay, mahkamah yang suruh syarikat adakan mesyuarat tapi tak cukup quorum. So bila jadi macam tu, meeting itu tidak dibatalkan. Tapi dia akan adjourn, dia akan ditunda. Ditunda kepada hari apa? Hari yang sama, minggu yang seterusnya. Di tempat dan juga di waktu yang sama. Contoh macam kita set mesyuarat dekat Polimas. Okay. Right. Hari Selasa pukul 2 petang. Selasa hari ni 10 Mei. Okay. Tak cukup quorum. Okay. Apa yang berlaku berdasarkan Seksyen 328/5 B, maka mesyuarat ini akan ditunda kepada hari Selasa minggu depan, pukul 2 petang, waktu yang sama. Tapi tarikh yang berbeza lah. 10 hari bulan 5 kita akan tunda jadi 17 hari bulan 5. Tempat juga sama, Polimas. Jadi kata dekat sini urgent, ditunda to the same day in the next week. Pada hari yang sama, minggu depan. So hari ni hari Selasa. Tak cukup quorum, tunda buat hari Selasa minggu depan. At the same time, waktu yang sama, 2 petang, buat juga 2 petang. Place, tempat yang sama, Polimas juga. At such other day and such other time and place as the directors may determine. Kalau tak nak ikut, tempat yang sama, waktu yang sama, tarikh yang sama, boleh dibuat mana-mana tempat lain yang director tentukan. So the quorum should be present at the start of the company meeting. However, it is not necessary to maintain the quorum throughout the meeting. Quorum tadi kena hadir, should be present. Seharusnya present, hadir. At the start of the company meeting, apabila mesyuarat syarikat itu bermula. However, walau bagaimanapun, it is not necessary, adalah tidak perlu. Tidak perlu untuk mengekalkan, untuk maintain, mengekalkan quorum sepanjang mesyuarat, throughout the meeting, sepanjang mesyuarat. Contohnya, tadi kena ada 25 orang. Baru cukup quorum. Meeting start pukul 9 pagi. So, pukul 9 pagi tu cukup dah 25 orang. Cukup quorum. Dah katalah 45 minit. 9.45 pagi.
orang banyak keluar meeting. So, yang tinggal contohnya 15 orang sahaja. Okay. Maka meeting tersebut walaupun sekarang ni dah tak cukup quorum, sah. Okay. Valid. Sah. Sebab undang-undang cakap quorum kena cukup. Kena hadir pada permulaan mesyuarat. Awal-awal pukul 9 pagi tu kena cukup. Tapi tak perlu kekalkan quorum sepanjang mesyuarat. Tak perlu cukup 25 orang dah pun sepanjang mesyuarat berlangsung. Macam saya cakap tadi, contohnya pukul 9.45 pagi, tinggal 15 orang je. Mesyuarat itu sah walaupun tak cukup quorum. Sebab mesyuarat tu dah berlangsung. Awal-awal tadi dah cukup dah. Cuma sepanjang mesyuarat tu je, maybe ada ahli yang keluar. Tak cukup, tapi sah. Tak ada masalah. Okay. Elemen yang ketujuh. Okay. Voting, undian, pengundian. Okay, yang ni panjang sikit lah elemen ni. Okay. Voting, undian. Apa itu undian? Apa itu voting? Baca dekat sini. Voting means formally expressing opinion or wish in response to a proposed decision or as an indication of approval or disapproval of proposal or candidate for office. Okay, so translation bahasa Melayu dia ada kat bawah. Pengundian bermaksud menyatakan pendapat atau hasrat secara rasmi sebagai tindak balas kepada usul yang dicadangkan atau sebagai petunjuk kepada persetujuan atau penolakan usul atau calon untuk sesebuah jawatan. So, untuk voting, definition dia tak ada di bawah Akta Syarikat 2015. Ini adalah definition secara umum lah. Yang mana voting itu, undian itu adalah maksud kita nak nyatakan pendapat kita secara rasmi. Okay, ya? Dan sebagai tindak balas kepada usul yang dicadangkan. Okay, kita cadangkan supaya usul sekian. Kita cadangkan contoh, sebagai contoh kita mencadangkan bahawa Politeknik akan hendaklah mengekalkan mod pembelajaran secara dalam talian sampailah bila-bila. So, awak akan buat undian lah. Sama ada awak bersetuju ataupun awak menolak usul tadi tu. Itu maksud voting. Kita nak tengok apa awak punya tindak balas awak terhadap satu usul, terhadap satu cadangan. Okay, macam contoh, saya bagi tadi, cadangan kita nak kekalkan pembelajaran online sampai bila-bila dekat Politeknik. So, kita akan tengoklah macam mana kita nak tengok tindak balas awak, sama ada awak bersetuju ataupun awak nak tolak. Kat sinilah datangnya konsep undian. Okay. Section 293, Section 293, General Rules on Voting. Prinsip asas untuk undian. Okay. Kita baca dulu Section 293 kurungan 1. Unless otherwise provided in the Constitution, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perlembagaan, a company having a share capital, satu syarikat yang mempunyai modal share. Okay, tengok kat sini. Section 293 kurungan A kurungan 1. For a company having share capital, untuk syarikat yang mempunyai share capital ataupun modal share, okay, on a vote on a written resolution, untuk undi terhadap satu ketetapan bertulis, every member shall have one vote in respect of each share or stock held by him. So, untuk syarikat yang ada share capital ataupun modal share, okay, satu ahli, okay, akan ada satu undi mengikut kepada setiap share atau stok yang dipegang oleh ahli tersebut. Okay, so dekat sini awak kena ingat, kalau syarikat yang ada share capital, modal share, satu share bersamaan dengan satu undi. Contohlah macam Mr. X. Dalam syarikat dia ada 100
share. 100 unit share. So, secara automatiknya Mr. X ada 100 undi. Konsep ni hanya terpakai untuk company yang ada share capital sahaja. Okay, ya. Kalau makin banyak share orang itu ada, makin banyaklah undian yang dia pegang. Okay. Tu A1 Okay. A2. Okay. If the voting is done by a show of hands. Okay. Jika undian itu dibuat secara mengangkat tangan. Okay. Angkat tangan lah. Cara yang macam biasa. Angkat tangan. Then each individual member has one vote. One member equal to one vote. So kalau undi tu adalah tak ikut bilangan share, kita nak buat undian secara angkat tangan je. Maka satu individu, satu undi. Satu tangan lah, kiranya satu individu tu satu tangan, satu undi. Okay. Itu untuk syarikat, bila mana syarikat itu membuat undi secara show of hands. Ataupun mengangkat tangan. Okay. Yang ketiga, A3. Section 293A3. If the voting is done by polling. Jika undian itu berbuat melalui kaedah polling. Maka, every member shall have one vote in respect of each share or stock. Satu share atau stock equal kepada satu undi. So, yang A3 ni, dia sama dengan A1. Okay, dia akan ikut bilangan share. Sebab dia guna kaedah polling. Kaedah polling ni, dia ikut kepada bilangan share yang orang tersebut ada. Nanti kita akan tengok lepas ni apa beza show of hands dengan polling. So, satu share, satu undi. Kalau dia banyak share, banyaklah undi. Okay. Section 293(B). In the case of a company not having a share capital, untuk satu syarikat yang tak ada share capital, dia tak ada modal share. Macam mana nak buat undian? Every member shall have one vote. Satu member bersamaan dengan satu undi. Dia ikut kaedah biasa. Kalau dia tak ada share capital. Okay, satu ahli bersamaan dengan satu undi. Dan Section 293(2) menyatakan only a member with fully paid up share capital will have the right to vote. Hanya ahli-ahli yang ada fully paid up share capital, modal share berbayar sepenuhnya, yang ada hak untuk mengundi. Okay, modal share berbayar sepenuhnya. Contoh, contohnya Mr. X ni. Dia ada 100 share. Tapi yang bayar 50 sahaja. Okay. Maka dia tidak ada hak mengundi. Dia cuma ada 50 je lah. Okey, kita sambung. Okey, voting method. So awak dah tahu dah. Okey. Macam mana nak kira undian dalam syarikat yang ada share capital, syarikat yang tak ada share capital, syarikat dah nak guna undian secara mengangkat tangan dan sebagainya. Okey, voting method ataupun kita panggil sebagai kaedah undian. Okey. Secara umumnya, untuk mengundi kita ada dua kaedah, dua cara. Cara yang pertama adalah kita guna secara voting by show of hands. Secara mengangkat tangan. Ni tangan. Kita angkat tangan. Macam biasa kita buat. Okay, Voting by show of hands. Mengundi secara mengangkat tangan. Give one shareholder one vote. Dia akan memberikan satu pemegang saham, satu undi. Okay, Regardless. Tanpa mengira of the number of shares that they hold. Dia tak ikut berapa bilangan share. Macam contoh A, B, C. Okay, contoh A ada 100 unit share. B ada 50 unit share. C ada 70 share. Unit share.
Tapi kalau kita buat undi secara mengangkat tangan, okay, A akan dapat 1 undi, B akan dapat 1 undi, C akan dapat 1 undi. Dia tak ikut berapa banyak share yang awak ada. Awak ada 1 juta ke, awak ada 100,000 ke share dalam syarikat tersebut. Tak ada. Kita ikut 1 undi saja. 1 shareholder, 1 undi. Itu secara show of hands, angkat tangan. Okay. Kaedah yang kedua, okay, selain daripada show of hands, kita ada polling. Voting by polling. Undian secara kaedah polling. Polling ni macam mana? Secara umumnya, polling ini adalah way other than show of hand. Kaedah mengundi selain daripada angkat tangan. Selain daripada angkat tangan, guna kaedah lain, kita guna polling. Okay. So, untuk memudahkan awak, okay, dalam company law, okay, polling ini, it is calculated by references to the number of shares held by members present at the meeting. Okay. Polling dalam company law adalah mengikut kepada number of shares held by members. Merujuk kepada bilangan share yang dipegang oleh ahli-ahli yang hadir semasa mesyuarat. So, macam Mr. A, Mr. B dengan Mr. C tadi. Okay, Mr. A ada 100. Mr. B ada 50. Mr. C ada 70. Kalau guna show of hands, setiap seorang ni dapat 1 undi je. Okay, 1 undi. 1 undi. 1 undi. Tapi katakanlah kita tak nak guna show of hands. Kita nak guna kaedah polling. So, ikutlah kepada bilangan share yang masing-masing ada. So, kalau Mr. A dia ada 100 share, dia dapat 100 undi. Kalau Mr. B ada 50 share, dia ada 50 undi. Dan Mr. C ada 70 share, dia ada 70 undi. Dia yang ni dia ikut kepada number of shares. Okay, calculated, dikira. Merujuk kepada number of shares, bilangan share yang dipegang oleh ahli-ahli yang hadir dalam mesyuarat. Kalau nak tanya yang mana lebih adil, okay, polling lah. Sebab dia ikut bilangan share yang awak ada. So, kalau awak banyak pegang share dalam satu syarikat, banyaklah, lebih cerahlah peluang awak untuk mengundi. Okay, banyaklah undian yang boleh, kita kata macam, yang awak boleh support. Sebab ada banyak undi. Okay. Show of hand versus pooling. Okay. Voting by show of hands is the easier and quicker method. Okay. Undi secara mengangkat tangan adalah satu kaedah yang mudah. Easier, mudah dan quicker, cepat. Okay. As each member who is personally present is entitled to 1 vote. Okay. Cara undian secara mengangkat tangan, show of hands ni kita kata lebih cepat dan mudah. Sebab semua orang 1 undi saja. Kita tak tengok berapa banyak share yang dia ada. Seorang 1. So, senang kita nak calculate, senang nak kira. Berdasarkan section 293-1-A-2. Okay. Right. If the member has appoint a proxy, okay, jika ahli tadi telah melantik satu proxy ataupun wakil, the proxy also is entitled to vote by show of hands. Maka wakil itu juga layak untuk mengundi secara mengangkat tangan, provided that he is the only proxy appointed, dengan syarat bahawa dia seorang sahaja wakil yang dilantik berdasarkan section 294-1. So, contohnya macam Mr. X tadi, dia tak dapat hadir mesyuarat. Okay, Mr. X dia lantik Mr. K untuk jadi dia punya proxy. Okay. Maka Mr. K ini layak untuk mengundi by show of hands. Mewakili kepada Mr. X. Okay. Kalaulah kata Mr. X ni lantik lebih daripada satu wakil. Okay. Yang tu pun kita akan tengok lepas ni. Apa yang berlaku. Tapi yang awak kena ingat, kalaulah ada ahli tu lantik proxy, wakil. Okay, wakil itu layak untuk mengundi secara show of hands. Dengan syarat dia seorang sahaja wakil yang dilantik oleh ahli yang tak dapat hadir tadi.
berdasarkan Seksyen 294/1. So, seperti mana yang saya maklumkan tadi, seperti mana yang awak dah tahu, bahawa show of hands, okay, di dalam undi secara mengangkat tangan, satu ahli adalah layak kepada satu undi sahaja. Okay. Alright. A demand for polling. Okay, katakanlah awak tak suka cara show of hands ni. Awak nak buat kaedah polling. Awak nak tuntut supaya undian secara polling dibuat. A demand of polling can be made at any time, even on the declaration of the result of the vote carried by show of hands. Okay. Awak dah buat, okay, syarikat dah buat undian secara show of hands, secara angkat tangan. Okay. So, dah ambil kutip-kutip undi, dah kira undi semua. Okay. Awak rasa yang usul awak tu akan kalah. Kata tak boleh jadi ni. Kalau ikut undi angkat tangan, confirm kalah. So, apa yang awak buat? Awak boleh request untuk buat polling. Okay, ya. So, awak kata, okay, awak request untuk buat polling. Polling itu boleh dibuat pada bila-bila masa. Request untuk polling itu boleh dibuat bila-bila masa. Even on the declaration of the result. Walaupun masa kita nak declare dah result yang undian yang dibuat oleh show of hands tadi tu. Okay, macam contoh kan. Okay, kita buat undi. Angkat tangan. Okay. Kira-kira semua. Okay. Bila kira, banyak undi yang menyokong. Menyokong sesuatu usul tadi tu. Awak nak, okay, usul itu dibangkang, ditolak. Tapi banyak yang menyokong. So, awak tak puas hati. Awak request lah. Okay, masa kita nak declare dah result tadi tu, awak bangun. Awak kata, saya nak request undian ini kita tukar jadi kaedah polling. Dibenarkan, boleh, tak ada masalah. Okay. So, awak pun request lah nak buat polling. Okay. A shareholder may call for a vote on poll if he finds that the majority of shareholders voted against his wish. Satu pemegang saham boleh menuntut untuk undian melalui polling jika dia merasakan majoriti pemegang saham telah mengundi berlawanan dengan dia punya kehendak dia. Okay, contohlah. Okay, ada A, ada B, ada C, ada D. Okay, seorang ni pegang 10 share. Okay. Lepas tu ada shareholder E. Yang ni pegang 50%. 50% share. Kalau buat undi secara mengangkat tangan, contohnya yang 4 ni dia setuju. Yang E ni dia bangkang. Kalau ikut angkat tangan, yang 4 ni menang lah sebab 4 lawan 1. Okay, ya. Tapi, yang E tadi ni, yang nak bangkang ni, dia tak puas hati. Dia kata tak boleh jadi. Confirm dia kalah kalau angkat tangan. So, E tadi, dia boleh request. Dia kata, saya nak buat undian. Saya request supaya undian itu dibuat melalui kaedah polling. So, kalau ikut kaedah polling, sebab kita ikut share kan. So, automatik E akan menang. Sebab dia ada share yang lebih banyak berbanding daripada 4 orang ini digabungkan. Sebab bawah polling, macam saya cakap tadi, satu share bersamaan dengan satu undi. So, kalau E ada 50 share, dia dah ada 50 undi. Secara automatik dia menang. So, kalau awak tanya saya, polling lah. Polling dia lebih, kita kata macam, ikut kepada berapa bilangan share yang awak ada. Okay, memang kalau show of hands, dia lagi mudah, lagi cepat. Tapi kalau polling, dia ikut kepada bilangan share. So, kalau awak banyak share dalam syarikat, awak nak buat satu keputusan yang menguntungkan awak. Awak boleh buat undi melalui polling. Sebab awak banyak lagi undian berdasarkan share awak. Okay. Section 330. At any meeting of members, pada mana-mana satu meeting mesyuarat ataupun meeting ahli-ahli syarikat, a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on the show of hands. Okay, dalam mana-mana mesyuarat ahli, satu resolution, satu ketetapan put to the vote
of the meeting yang diletakkan undian dalam satu mesyuarat shall be decided on a show of hands. Hendaklah diputuskan melalui undian secara mengangkat tangan. Okay. Unless before or on the declaration of the result of a show of hands, a poll is demanded. Okay. Melainkan sebelum atau semasa pengisytiharaan keputusan undi mengangkat tangan, satu polling dituntut. Okay, sama ada oleh 4 pihak ni. Okay, yang pertama oleh chairman. Okay, pengerusi mesyuarat. B, by at least 3 members present in person or proxy. Oleh sekurang-kurangnya 3 orang ahli yang hadir secara peribadi atau wakil. C, by any member present in person or by proxy and representing not less than 10% of the total voting rights of all the members having the right to vote at meeting. Oleh mana-mana ahli yang hadir secara sendiri atau wakil dan mewakili tidak kurang daripada 10% hak mengundi untuk semua ahli yang mempunyai hak untuk mengundi. Dan D, by any member holding shares not less than 10% of the total sum on paid up of all shares. Oleh mana-mana ahli yang memiliki share tidak kurang daripada 10% daripada jumlah share berbayar. So, di bawah section 330 ni, dia nak highlight, dia kata, okay, dalam satu mesyuarat, okay, kalau nak undi, kena buat melalui show of hands. Tapi kalau ada request untuk buat polling, dibenarkan. Dan polling hanya boleh dibuat oleh 4 kategori ni saja. A, B, C, D. Lain daripada 4 kategori ni, diorang tak boleh request buat polling. Okay. Voting by proxy, undian oleh wakil. Boleh ke wakil sesuatu ahli tadi tu dah mengundi? So, kita tengok section 294-1. A proxy shall be entitled to vote on a show of hands, provided that he is the only proxy appointed by member. Satu wakil adalah dibenarkan ataupun layak. Okay. Untuk mengundi secara mengangkat tangan. Dengan syarat, provided that, dengan syarat, he is the only proxy appointed by the member. Dengan syarat bahawa dia hanyalah satu-satunya wakil yang dilantik oleh ahli tersebut. Okay. Boleh. So, berdasarkan section 294-1, proxy ataupun wakil boleh mengundi. Okay. Secara angkat tangan. Dengan syarat dia seorang je wakil kepada ahli yang tidak boleh hadir tadi tu. Tak ada wakil lain dah. Okay. Section 294-2. When a member entitled to vote on a resolution has appointed more than one proxy. Jika mana ada ahli lain layak mengundi, okay, untuk satu ketetapan telah melantik lebih daripada satu proxy. Dia lantik lebih daripada satu orang wakil. Maka berdasarkan section 294-2-A, the proxies shall only entitled to one vote. Maka wakil-wakil itu hanya layak kepada satu undi sahaja. Okay, ya? Right. Satu undi je. Contoh macam Mr. A, dia lantik B, C dengan D untuk jadi proxy dia. Okay, tapi kalau ikut section 294-2-A, B, C dan D ni akan dianggap sebagai satu undi. Okay. Yang seterusnya, the appointment shall not valid unless he specifies the proportion of his holding to be represented by each proxy. Pelantikan proxy tidak akan sah melainkan dia menyatakan bahagian share-nya untuk diwakili oleh setiap proxy. Okay. Dan bawah section 294-3, for a public listed company, untuk satu syarikat terhad, the appointment of proxies representing members should follow the requirements of Bursa Malaysia. So, untuk satu syarikat awam,
Okay, yang tersenarai. Pelantikan proksi itu mestilah mengikut ketetapan ataupun kehendak Bursa Saham Malaysia. Okay, contoh ada satu ahli syarikat awam tu, dia tak dapat hadir. Dia nak lantik proksi. Pelantikan proksi tu kena ikut kehendak Bursa Saham Malaysia. Okay. Voting by joint holders of shares. Undian oleh pemegang bersama share. Okay, contohlah dalam satu share tu, contoh ada 10%. Okay. 10% ini dipegang oleh 4 orang. Okay. A, B, C, D. Share 10% ini dipegang oleh 4 orang ahli. So, berdasarkan Section 295(1), in the case of joint holders of share of a company, dalam keadaan di mana adanya pemegang share bersama-sama dalam satu syarikat, the joint holders shall be considered as one shareholder. Maka pemegang bersama itu akan dianggap sebagai satu pemegang saham. So, A, B, C dan D ni akan dianggap sebagai satu shareholder. Oh, satu shareholder berkaitan dengan satu undi. Okay. Right. So, kita dah masuk elemen yang terakhir iaitu minutes of meeting ataupun minit mesyuarat. So, sebelum ni kita dah tengok dah lah. Kita dah belajar tentang notis, kita belajar pasal agenda, kita belajar tentang resolution, kita belajar tentang venue, kita belajar tentang proxy, quorum, voting. Dan last sekali, elemen yang terakhir yang perlu ada dalam mesyuarat adalah minutes of meeting ataupun minit mesyuarat. Okay, minutes of meeting. What is minutes of meeting? Minutes of meeting is defined as the notes that are recorded during a meeting. Minit mesyuarat adalah didefinisikan sebagai nota yang direkodkan semasa mesyuarat. So, apa yang berlaku sepanjang mesyuarat tu kita tulis, kita rekodkan. Okay, nanti kita kena buat minutes of meeting. Okay. They highlight the key issue that are discussed, motions proposed or vote on and the decision made at the meeting. Okay, dalam minit mesyuarat, kita highlight. Okay, kita akan tulis key issue that are discussed. Okay, isu-isu utama yang dibincangkan. Motions proposed or vote on. Usul yang dicadangkan ataupun diundi. Usul yang dicadangkan dan ataupun diundi. And decisions made at the meeting. Dan juga keputusan yang dibuat dalam mesyuarat. Semua benda tu, apa yang berlaku sepanjang mesyuarat, semua awak akan tulis semula dalam minit mesyuarat. Okay. Minutes of meeting, minit mesyuarat, will be prepared by the company secretary after a meeting. So, minit mesyuarat akan disediakan oleh setiausaha syarikat selepas mesyuarat and will be approved and certified by the director. So, dah siap minit mesyuarat yang ditulis oleh company secretary tadi tu, maka director, pengarah syarikat akan meluluskan dan memperakui. Okay, approve, meluluskan. Certified, memperakui. Ataupun kita kata mengesahkan. Minit mesyuarat yang dibuat oleh company secretary tadi. Okay. Sections related to minutes of meeting. Section di bawah Akta Syarikat 2016 yang berkaitan dengan minit mesyuarat. Okay, section yang pertama, section 341(1) B. Apa dia kata? Every company shall keep records comprising minutes of all proceedings of meeting of members. Berdasarkan section 341(1) B, setiap syarikat hendaklah menyimpan rekod yang terdiri daripada minit semua proceeding mesyuarat-mesyuarat ahli. So, section 341(1) B ni dah cakap. Syarikat kena simpan rekod minit mesyuarat. Okay. Section 342.
The records referred to in section 341 shall be kept for at least 7 years from the date it was conducted and shall be kept available for inspection. A. At the registered office of the company. B. At another place which has notice has been given under subsection 2. Okay. Section 342 A menyatakan rekod yang dinyatakan dalam section 341, contohnya macam minit mesyuarat ni, shall be kept, hendaklah disimpan berapa tahun? For at least 7 years from the date it was conducted. Sekurang-kurangnya 7 tahun daripada tarikh dilaksanakan. Contohlah macam awak buat meeting 2022. So awak kena simpan 7 tahun. 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So awak kena simpan rekod tadi ni sampai 2029. Okay ya. And shall be kept available, dan hendaklah sentiasa ada untuk inspection, untuk kita kata macam rujukan ataupun pemeriksaan. Tu nak simpan dekat mana minit mesyuarat tadi tu? Sama ada dekat A, the registered office of the company. Okay, pejabat berdaftar syarikat. Ataupun kalau awak tak nak simpan dekat pejabat, rekod tadi tu, B, at another place which a notice has been given under subsection 2. Di mana-mana tempat yang mana satu notis telah diberikan di bawah subsection 2. Okay, so ingat balik, section 341(1)(b) cakap syarikat kena simpan minit mesyuarat. Okay. Section 342 cakap segala rekod yang ada dalam section 341 termasuklah minit mesyuarat hendaklah disimpan sekurang-kurangnya 7 tahun daripada tarikh pelaksanaan dan hendaklah disimpan untuk inspection pemeriksaan. Okay, sama ada dekat office berdaftar syarikat ataupun mana-mana tempat yang telah diberikan notis di bawah subsection 2. Dan yang terakhir, section 343 Akta Syarikat 2016 menyatakan di bawah subsection 1, the record of minutes of meeting is to be signed by the director of the company or by the secretary. Okay, is sufficient evidence that a meeting has been conducted, proceedings have been held, and all appointments in the meetings are valid. Okay. Section 343(1) menyatakan rekod minit mesyuarat itu hendaklah ditandatangani oleh pengarah syarikat ataupun melalui setiausaha syarikat. Dan rekod yang telah ditandatangan oleh pengarah ataupun setiausaha itu adalah sufficient evidence, bukti yang mencukupi. Bahawa satu mesyuarat telah diadakan. So bila kita tanya, okey, ada buat mesyuarat tak? Ada? Okey, ada bukti. Minit mesyuarat tadi tu adalah bukti bahawa mesyuarat telah diadakan. Proceedings have been held, segala proceeding telah dibuat, dan all appointments in the meetings are valid, dan semua pelantikan dalam mesyuarat adalah sah di sisi undang-undang. So maka dengan ini tamatlah tajuk chapter 5, company meeting. Okay. Diharapkan untuk semua tonton video yang saya dah buat ni. Kalau awak tak faham, okay, kalau awak masih rasa ragu-ragu, okay, tentang penjelasan, awak boleh tanya saya dalam kelas. So selepas ni saya akan terus bergerak ke chapter ataupun tajuk seterusnya, iaitu